Baik, terima kasih Taufik dan Kasapuri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman semalam membentangkan bajet negeri 2017 berjumlah 3.78 bilion ringgit. Bajet tersebut mencatat lebihan buat tahun ketiga berturut-turut iaitu 32.83 juta ringgit berbanding anggaran kutipan hasil 3.82 bilion ringgit. Bertemakan rakyat dijiwai, kemakmuran dinikmati. Datuk Musa berkata bajet berkenaan mengambil kira persekitaran ekonomi global serta keperluan dan keinginan pelbagai lapisan rakyat. Kutipan hasil bagi tahun 2017 dianggarkan berjumlah 3,817.56 juta, iaitu meningkat sebanyak 8.44% berbanding dengan hasil tahun 2016 yang berjumlah sebanyak 3,520.29 juta. Daripada jumlah itu, 1.13 bilion ringgit atau 29.54% adalah hasil cukai, 2.26 bilion ringgit adalah hasil bukan cukai dan 426.23 juta ringgit adalah terimaan bukan hasil. Datuk Musa yang juga Menteri Keuangan Negeri membentangkan bajet Sabah 2017 di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah Dilikas. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan BN tidak akan tunduk dengan tekanan dan ugutan terutama daripada pihak yang membenci kerajaan. Duduk semeja dan bermusyawarah adalah pendekatan dan acuan yang kita garap dalam mengudikan kepimpinan. Dan tidak mengamalkan sikap yang suka mengadu domba, mencarca, menghasut dan memfitnah. Kita yakin dan percaya bahawa kejujuran, keikhlasan dan permufakatan itu adalah pendekatan yang terbaik untuk menjayakan sebuah perjuangan bangsa dengan semangat dari rakyat kepada rakyat. Tegas Datuk Musa, BN akan tetap teguh menggalas amanah dan tekad memastikan kesejahteraan rakyat terus terbela dan terpelihara. Dalam pada itu, Datuk Musa berkata kerajaan negeri memperuntukkan 1.26 bilion ringgit bagi menyokong pembangunan serta naik taraf kemudahan dan infrastruktur asas di seluruh negeri dalam bajet 2017. Menurut Datuk Musa, daripada jumlah itu 292.42 juta ringgit diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan projek-projek sambungan, penyelenggaraan jalan raya, cerun-cerun, jambatan dan kerja-kerja awam. Bagi meneruskan penyediaan bekalan air terawat dan menangani masalah kekurangan air, peruntukan 572.87 juta ringgit disediakan bagi meneruskan program bekalan air terawat jangka pendek dan jangka panjang di seluruh negeri. Bagi memacu pembangunan industri pelancongan, 230.99 juta ringgit diperuntukkan untuk mempergiat momentum pembangunan pelancongan khususnya dari segi promosi dan pemasaran serta penyediaan produk-produk pelancongan baharu. Datuk Musa turut mengumumkan bayaran khas sebanyak RM500 kepada pencaut awam negeri dan anggota unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM yang akan dibayar serentak dengan bayaran gaji pada bulan Januari 2017. Kerajaan negeri juga bersetuju menaikkan had kelayakan pinjaman perumahan pencaut awam negeri daripada RM350,000 kepada RM500,000 bagi membolehkan pencaut awam negeri memiliki rumah sendiri. Sementara itu, para pemimpin negeri menyambut baik bajet 2017 negeri Sabah yang disifatkan amat bertepatan dengan temanya rakyat dijiwai, kemakmuran dinikmati. Para pemimpin yang ditemui mengakui bajet kali ini banyak memberi tumpuan kepada rakyat. Memang satu bajet yang baik, yang menyeluruh, yang mengambil berat tentang keadaan masyarakat pada keseluruhannya. Usaha kita ini diharapkan juga akan meningkatkan prestasi masyarakat itu sendiri, produktivitinya. Diperuntukkan yang begitu banyak kepada kementerian kami, masyarakat dan pengguna, dan di antara lain ada untuk wanita, untuk kebajikan, untuk OKU, untuk warga emas. Kami berjanji akan bekerja keras di bawah kementerian bersama-sama dengan NGO, dengan wanita, dengan orang ramai, tak kira lelaki, perempuan, tua, muda, untuk mencapai hasrat. Tahniah kepada yang amat berhormat Ketua Menteri kerana dapat membentangkan bajet yang menyeluruh dan semua rakyat pun tidak ketinggalan.
Bajet Negeri Sabah bagi tahun 2017 yang dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman antara lain memperuntukkan dana khas berjumlah RM53 juta bagi memperkasa rakyat di pelbagai peringkat termasuk belia, wanita, orang kurang upaya OKU dan warga emas. Sebuah lagi klinik satu Malaysia mula beroperasi di Taman Telipuk Ria Tuaran menjadikannya ke-38 di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata, pembukaan klinik berkenaan membuktikan kerajaan terus komited mengurangkan beban rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan rawatan kesihatan. Menurut Datuk Haji, inisiatif penubuhan Klinik Satu Malaysia bertujuan memberi manfaat kepada komuniti khususnya di kawasan berpenduduk tinggi selaras dengan konsep rakyat didahulukan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Klinik Satu Malaysia ke-38 di Taman Telipuk Ria Tuaran. Hadir sama Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Christina Rundi. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui berpuas hati dengan pembukaan klinik baru ini. Selesa lebih dekat, tak payah susah-susah naik kenderaan, pergi luar. Lepas tu, jimatlah duit, jimat kos. Penduduk Telipuk Ria ini harus berterima kasih lah. Sebab ini klinik kemudahan untuk rakyat lah ni. Bila ada yang macam pesakit-pesakit yang tidak juga serius sangat, kita boleh datang ke sini lah. Kalau dulu kami pergi sana Tuaran, kalau bukan di Rugading. Lepas tu di Rugading tak ada bas. Kami kena jalan kaki lagi pergi sebelah sana, masuk jalan kaki juga. Klinik Satu Malaysia yang memberikan khidmat rawatan ringan dibuka 9 pagi hingga 9 malam setiap hari, termasuk cuti umum dan dikendalikan seorang penolong pegawai perubatan, jururawat terlatih dan pembantu perawatan kesihatan. Jambore Pengakap Malaysia ke-13 dan Jambore Pengakap Kuala Lumpur 2016 wajib dijadikan platform melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya maju serta memiliki jati diri yang kuat dalam membangunkan modal insan negara. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Datuk Dr. Awang Zaini Haji Suntim berkata, sehubungan itu ahli pengakap muda perlu memanfaatkan peluang menyertai jambore berkenaan dengan mempelajari ilmu-ilmu baharu yang berguna dan bermanfaat. Ia juga dapat dijadikan medium memperkukuh perpaduan serta integrasi nasional menerusi perkongsian seni dan budaya peserta terlibat selain memupuk semangat kerja berpasukan serta bakat kepimpinan. Ini akan memberi ruang kepada anak-anak muda kita, pengakap-pengakap kita untuk menjadi pelapis-pelapis pemimpin yang benar-benar jitu, yang berdisiplin, yang tak setia kepada negara di masa akan datang. Beliau yang juga Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah menyatakan demikian sempena majlis penyerahan bendera kontingen ke Jambore Pengakap Malaysia ke-13 dan Jambore Pengakap Antarabangsa Kuala Lumpur 2016 di Kota Kinabalu. Jambore yang bermula 25 November hingga 1 Disember ini akan disertai kira-kira 8,000 ahli pengakap dari seluruh dunia, antaranya Indonesia, Filipina, Maldives, Sri Lanka dan Kazakhstan. Pelbagai program akan diadakan termasuk pertandingan basking, laluan berhalang dan malam kebudayaan. 5 pertubuhan kebajikan menerima sumbangan dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah sempena majlis makan malam dan persaraan warga Jabatan Anjuran JKDM bersama Persatuan Pegawai Kanan Kastam Sabah. Penyampaian sumbangan disempurnakan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Syed Abbas Syed Ali di Kota Kinabalu. 5 pertubuhan tersebut ialah Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, Rumah Anak Yatim Ar-Raudah Tawau, Lembaga Pelawat Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sandakan, Rumah Anak Kesayangan Kota Kinabalu dan Badan Kebajikan Pendidikan Khas PIBG SMK Bahang Penampang. Terdahulu ketika berucap, Datuk Syed Abbas menyarankan kepada warga Kastam Sabah untuk terus berusaha dan bekerja keras dalam menjalankan tugas selain meningkatkan maklum balas positif masyarakat mengenai kepentingan percukaian terhadap pembangunan negara. Hadir sama dalam majlis ini Timbalan Ketua Pengarah Kastam Malaysia Pengurusan Datuk Hasnul Zamzam Ahmad dan Pengarah Kastam Negeri Sabah Datuk Dr. Jonathan Kandok. Turut diadakan persembahan hiburan, tarian dan penyampaian sijil kepada anak-anak warga jabatan yang cemerlang.
Wings Big Bike Ride Sabah meneruskan jelajahnya ke pedalaman negeri ini bagi mempromosi konsert Wings 30 tahun yang akan berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu pada 24 Disember depan. Jelajah berkenaan yang disertai lebih 30 motosikal berkuasa tinggi bermula 16 Oktober lalu tiba di Tenom semalam. Penyanyi utama Wings, Awi, yang ditemui RTM berkata selain meraihkan ulang tahun Wings, konsert yang bakal diadakan juga bagi mengumpul dana membantu golongan yang memerlukan. Saya datang ke sini adalah untuk mempromosikan konsert 24 Disember 2016 nanti, iaitu konsert Wings yang 30 tahun anniversary-nya. Dan Alhamdulillah, daripada Kota Kinabalu ke Labuan ke Beaufort ke Tenom, sambutannya sangat menggalakkan, ya, Alhamdulillah, dan saya berharap di Keningau dan seterusnya ke Tawau dan sebagainya. Begitu juga dengan sambutan di sini, tadi nampak meriah dan ada penjualan tiket, ada penjualan baju yang telah mula dijual, dan saya berdoa supaya hari 24 hari bulan 12 itu nanti akan dapat dijanjikan dengan senyuman bila pulang, ya, insya-Allah. Doa-doakan semoga tidak ada apa-apa masalah kesihatan ataupun sebagainya. Yang penting pada hari itu adalah kami mau memberi yang terbaik untuk rakyat di Sabah. Sementara itu, pemimpin masyarakat dan para peserta jelajah yang ditemui berasa teruja kerana dapat menemui artis terkenal tanah air dengan lebih dekat selain dapat menyumbang kepada golongan kurang bernasib baik. Program seumpama ini seperti yang dikatakan memungut dana untuk diagihkan kepada Fistron. Ini satu yang mulia, satu orang bilang amalan yang paling baik sekali untuk kita sama-sama di Malaysia ini khususnya untuk membantu antara satu dengan yang lain. Kenapa kami bantu ialah sebab ini ada bukan saja konsert biasa, tapi ini adalah juga konsert amal yang dikatakan oleh Awi tadi, dia berhibur sambil beramal. So nanti kutipan itu akan diberi kepada kumpulan amal. So dia punya support so far very good. Jelajah Wings Big Bike Ride tersebut dijangka akan meneruskan perjalanan ke lokasi lain seperti Keningau, Sandakan, Kudat, Kota Belud, Tawau dan Ranau. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di Sabah hari ini. Pada pukul 8.15 pagi, Majlis Persidangan Perhimpunan Agung Tahunan Perwakilan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia akan diadakan di Wisma Usia Jalan Sulaman, Kota Kinabalu. Manakala 9.30 pagi, Majlis Pelancaran Program Pemerkasaan Keluarga dan Komuniti sempena sambutan Bulan Keluarga Peringkat Negeri akan berlangsung di Dewan Serbaguna Likas. Sementara itu, pada pukul 10 pagi, Karnival OKU sempena sambutan Hari Orang Kurang Upaya Negeri Sabah 2016 akan diadakan di Dewan Sri Sulaman, Tuaran. Akhir sekali, pada pukul 2.30 petang, pelancaran Fiesta ICT akan diadakan di Pusat Beli Belah Suria Sabah, Kota Kinabalu. Paparan tersebut mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai Taufik di Angkasa Puri, silakan.